Contohnya kita data berat 78, 79, 60, 51. Tetapi apa yang kita nak belajar hari ini ialah group data. This is ungroup, tidak berkumpulan, ungroup, berterabur. But what we want to learn today is group data, di mana data ini telah dikelaskan. Contohnya 50 hingga 59. Berapa data itu ada? Contoh dekat sini ada satu je. 60 hingga 69. Tengok 60 hingga 69 ada satu saja. Okey. 70 hingga 79 ada berapa? Dua. Satu, dua. So kita nak groupkan dia, right? So what we are going to see today is on this group data. Right, so let's look at example 1 on your page 101, right? So datanya adalah itu sangat kena dengan diri awak sekarang ini, ya. Sleeping hours. Minggu 14, banyak assignment nak kena hantar, alright? So saya pun nak buat kajian, nak tengok sleeping hours during week 14. Ada orang dia tidur 1 hingga 2 jam sahaja week 14 ni, so bilangan studentnya adalah 6, alright? Number of students. 3 hingga 4, datanya yang tidur 3 hingga 4 jam ada 12 orang. Oh, banyak tahajud ni. 5 hingga 6 ada 5 orang. 7 hingga 8 ada 2 orang. Alright? Oh, ni terlebih tidur lah. 7 hingga 8 ni. Sebab week 14 ni biasa semua busy nak siapkan assignment and so on, kan? Ada lagi ke assignment tak siap? Ada ke? Ada. Tu kena siapkan assignment tu. Alright. So this is the data that we have. Alright. So bear in mind, okay, bila dapat soalan macam ini, yang bawah itu dekat page 0101, table yang bawah tu soalan tak bagi, dalam exam tak bagi, you kena buat sendiri. Okay. Alright. So apa you perlu buat ialah, you ingat okay, biasanya yang belah kiri ini ialah data, yang belah sini ialah frekuensi. Frekuensi itu kekerapan, berapa orang. Okay. Alright. So sleeping hours, okay, is the data. Okay, katakanlah saya letak data. Alright. So I want to construct the table. Ingat, nak buat table ada beberapa benda lah. Okay. Yang pertama data. Okay, ingat. Sebelah data kita nak cari lower boundary dengan upper boundary. Okay, sebelah data ingat macam mana nak construct. You ada data. Okay, you nak cari lower boundary dengan upper boundary. Dah ada lower boundary, upper boundary, boleh cari class size. Okay, lower boundary, upper boundary. Okay, ni yang pertama you buat. Yang kedua. Okay, lepas tu yang ketiga ada class size. Lepas tu midpoint, kan? Midpoint, alright. So midpoint. Lepas midpoint, frekuensi. Frekuensi ni ialah yang ini. Ini data. Ini adalah frekuensi, alright? Frekuensi kekerapannya berapa? Okay, kena tengok betul-betul ni, susah sikit yang ini. Yang ini ramai tinggal, rugi 6 markah ada lagi ada ni, alright. So selepas frekuensi, cumulative frekuensi, you kena hafal benda ni. Sikit saja, saya minta bertahan, seminggu saja bertahan, alright? Lepas tu darab lah, midpoint darab frekuensi. Okay, baik. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam dan yang ni ketujuh. Ikut susunan tu. Pertama sekali, apa you perlu ada ialah, okay, you buat table ini and then you isi table ini dahulu. Okay, data, you tengok dekat data. Now we are looking at data. Soalan dah bagi, alright. So copy saja. 1 hingga 2, 3 hingga 4, 5 hingga 6, 7 hingga 8. Frekuensi 6, 12, 5, 2. That is frequency. Okay, setakat ini boleh ikut. Tak ada masalah pun, kan? Itu salin saja daripada soalan, kan? Betul? Betul, Alright. Lower boundary dan upper boundary ialah pagar. Contoh, saya nak buat pagar ini. Data 1 hingga 2, data 3 hingga 4. Tengah-tengah ni pagar dia, apa pagar dia? 5 hingga 6, pagar dia apa? Okay. Pagar tengah-tengah ni, apakah nombor di tengah-tengah ini? Antara 2 dengan 3, nombor berapa? 2.5. 2.5 lah, kan? 2.5.
Antara 4 dengan 5. 4.5. 5. Bijak. Alright. So, yang inilah pagar dia. Contoh saya nak tengok data 3 hingga 4. So, ini adalah lower boundary sebab dia sebelum. Yang inilah upper boundary. Boleh? Boleh. Senang je kan? Alright. So, maksudnya kita tengok 2 hingga 3, tengah-tengah dia 2.5. Mesti 2.5 dekat sini. 4 dengan 5, tengah-tengah dia 4.5. Okay. Sini biasa samalah. Kita salin sama. 4.5 kita salin yang ini duduk sini. Right? Right. Sini. Nak tengok siapa? Antara siapa dengan siapa? 6.5. Antara 6 dengan 7 ialah 6.5. Salim 6.5 duduk sini. Okay. Yang atas ni agak-agak. Lepas 8 apa? 8.5. 8.5. So lepas 2? 2.5. 2.5. Sebelum 1? Sebelum 1 agak-agak. Siapa tahu? 0.5. 0.5. Okay, 0.5. So ini adalah lower boundary, yang itu adalah upper boundary. Boleh faham ke lower boundary dengan upper boundary? Boleh. Yeah? Tanya. Yeah, tanya. Tagu. Tak faham, tanya Tagu. Yeah. Macam saya dulu, kalau ada sekolah dulu belajar kan, macam yang belakang tu nak dapat upper boundary tu kena tambah 0.5, yang depan lower boundary tu nak kena tolak 0.5. Boleh ke macam tu? Tak semestinya. Sebab ada sesetengah data, betul, kebanyakannya memang data macam tu, tapi ada sesetengah data, contoh macam ini data dia. 1 hingga 2, 4 hingga 1, 2, 4, 5. Okay. Tengah-tengah antara 2 dengan 4 apa? 3. 3. Okay, antara 2 dengan 4, 3 lah tengah-tengah. So this is the upper boundary. Itu kena berhati-hati. Ada setengah data yang tidak betul. So kena tengok baik-baik. Tapi kebanyakannya 0.5 lah. Kebanyakannya. Kena faham ayat kebanyakannya, bukan semua. Kebanyakannya. Okay. Tapi tak apalah, boleh good suggestion. Biasanya kita tambah 0.5 saja. Tapi tengok baik-baik data. Alright. Baik, so that is for lower boundary and upper boundary. Alright. So tak ada masalah. Saya nak pergi kepada class size. Boleh saya pergi class size? Boleh, sir. Alright, class size formula dia apa? Upper boundary tolak lower boundary. So you pun ambil calculator, you tekan lah. Tekan ni 2.5 tolak 0.5. Berapa? 2. Next, 4.5 tolak 2.5. 2. You kena check untuk setiap satu sebab ada sesetengah soalan dia berbeza class size. 2 juga. Dalam kes ini semua dapat 2. Ada sesetengah soalan dia tak sama. Ada tiba-tiba 3 contoh. Alright. Setengah soalan. Sebab saya pernah keluarkan soalan itu semester lepas. Soalan class size-nya berbeza. So you kena check setiap satu. Okay. Boleh ikut setakat ni? Boleh. Okay, midpoint pula. Midpoint ialah you ambil lah yang ini tambah yang ini bahagi 2. Okay, 1 tambah 2 bahagi 2. Tekan calculator. 1.5. Hati-hati tekan calculator. Ada orang dia tekan 1 tambah 2 bahagi 2 dapat 2 sir. Salah. 1 tambah 2 kena tekan dahulu, lepas tu baru bahagi 2. Which is 3 bahagi 2, 1.5. Antara 3 dengan 4, apakah midpoint? Tengah-tengah. 3 dengan 4, kau tak tahu. 3.5. 5 dengan 6. 5.5. 5.5. 7 hingga 8. 7.5. 7.5. Okay. Okay, so sekarang bear in mind dalam kepala kita dah ada data lower boundary, upper boundary, dah cari class size dan cari midpoint. Okay, setakat ini dulu saya tanya, ada sesiapa stuck dekat mana tak faham? Tak ada. Okay, boleh ikut Alright. Sekarang boleh ikut, saya nak pergi kepada cumulative frequency. CF, cumulative frequency. Macam mana nak buat cumulative frequency? Okay, you tengok frequency mula-mula 6, you ambil 6. Lepas tu you zigzag, you tambah dengan 12. 6 tambah 12 berapa? 18. 18. So tulis 18. 18 tambah 5? 23. Ya, dapat 23. 23 tambah 2? 25. 25. So inilah cumulative frequency. Yang akhir ini mesti sama dengan total ini. Jumlah semua pelajar. Okay. Yang 25 tadi ialah jumlah semua orang sebenarnya. Okay. Jumlah 6 tambah 12 tambah 5 tambah 2. Tambah semua sekali. Itu maksud cumulative. Cumulative. Okay.
Cumulative semua boleh faham? Boleh. Boleh Okay. Terkumpul, jumlah terkumpul cumulative ni. Alright, M darab F. M darab F, tengoklah M darab F. Darab dua tu. Ambil 1.5 darab 6, berapa? 9. 9. 3.5 darab 12. 42. 42. 5.5 darab 5. 27.5. Okay. 7.5 darab 2. 15. 15. Okay, ingat. Apa yang kena ada? Midpoint darab frekuensi. Senang sajalah darab 2 tu. Okay, dah siap table kita. Tapi kena cari total. This one, you totalkan dia. This one pun total. Total kita tahulah dia dapat 25 kan? Sebab ni sama hasil tambah dia 25. Kita totalkan 9 tambah 42 tambah 27.5 tambah 15. Sorry? 93.5. 93.5. Okay, setakat ini dahulu saya pergi slow-slow. Saya tahu ini memang susah sikit. Tapi insyaAllah you can do. Okay, 6 markah lagi. 6 markah saja nak skor ni. Nak habis dah. Ni last. Saya promise, this is last. Dah habis dah kita belajar. Alright? Setakat ini dulu. Ada tak siapa-siapa stuck dekat mana? Tak faham? Tanya. So dekat M. Midpoint. Midpoint ialah you tengok data. Antara 1 dengan 2, ia tambah 2 tu. 1 tambah 2, ia bahagi 2. Ataupun you tengok tengah. Tengah-tengah. 1 hingga 2, apa tengah-tengah dia? Tapi cara mudah dia ambil je lah tambah. You tambah. Alright. 1 tambah 2, 3. 3 bahagi 2. You kena bahagi 2. Okay, 3 tambah 4, 7. 7 bahagi 2, dapat 3.5. 5 tambah 6, 11. 11 bagi 2, dapat 5.5. 7 tambah 8, 15. 15 bagi 2, 7.5. That is midpoint. Midpoint ialah di tengah-tengah data itu apakah nilainya? Tengah-tengah ini. Okay? Boleh? Boleh sir. Okay, baik. Sekarang saya nak pergi kepada mean, mode dan median. Lepas buat table ini baru boleh cari mean, mode dan median. So yang pertama, mean. Senang sahaja formula mean. Mean ialah yang ambil yang ini, you bahagi dengan yang ini. Sebab itu kita cari total dia. Very easy. Kalau keluar, at least saya minta buat table, lepas tu jawab soalan mean. At least, paling kurang. Yang ni boleh buat. Yang lain, kalau tak boleh buat tu saya faham lah, susah sikit. Tapi yang ini kena buat. Dapat 3 markah dah. Boleh? Janji? Boleh sir. Ya, awak boleh buat lebih daripada itu. Kita tengok mean dahulu. Ingat yang kita dah total tadi 93.5, ya bahagi saja. Bahagi dengan 25. That is mean. Okay, berapakah jawapan dia? Hmm. 3.74. 3.74. Okay, hours. Sebab ni kita nak cakap pasal jam. Apa maksudnya? Maksudnya seminggu dalam minggu week 14 ni student tidur dalam masa 3.74 hours. Itu jawapan dia. Dah dapat 3 markah. You buat table, cari mean. 3 markah dalam tangan. Okay, boleh Boleh sir. Okay, kena ingatlah step ni. Tak apa, you buat latihan insyaAllah banyak sikit you boleh ingat. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua kita cari, you nak cari median dulu ke? Mode dulu cari apa? Up to you lah, mana-mana. Median. Okay. Median. Don't worry about the formula. Formula diberi dalam exam yang ini. For median, alright. Jangan risau, saya tengok video saya takut tengok formula dia, bahaganya formula dia. Tak ada, don't worry. Formula diberi dalam exam. Saya akan ajar macam mana nak guna. Okay. Bahagi 2 tolak sum of Fm minus 1 bahagi dengan Fm darab dengan C. Okay. Soalan memang dah sebut. Soalan bagi formula dia tulis. Kat muka surat 101 tu, nampak tak atas tu? Formula for median. Apa LM? Dia tulis LM apa?
Lower boundary of median class. Lower boundary of median class. Okay. So nak cari median class, kena cari dahulu. Nak cari mana satu median class? Okay, kena cari. Okay, apa maksud median? Ingat tak? Median. Median, maksud dia. Data di mana median? Tengah. Tengah. Okay, this is keywords. Data di tengah-tengah. Kalau nak cari data di tengah-tengah, you kena buat apa sebelum ni? N tambah 1 bagi 2, betul? Betul. Tapi dalam kes ini, untuk this group data, you tak payah tambah 1. You terus bagi 2. Okay. Iaitu, you ambil jumlah data you. Jumlah you ada 25 orang, betul? Betul. Okay. Data di tengah-tengah, ambil 25, you bahagi 2. 25 bahagi 2 berapa? 12.5. 12.5. You pun pergi dekat data you. Okay. Dekat cumulative frequency tengok dekat cumulative frequency. Okay, tengok baik-baik, fokus baik-baik Saya ulang lagi sekali. Median ialah data di tengah-tengah. Macam mana nak cari data di tengah-tengah? Ambil total frequency, you bahagi dengan 2, iaitu 25 bahagi 2 dapat 12.5. Sekarang kita nak cari kedudukan di 12.5. Ingat, ini kita nak cari kedudukan 12.5. Tapi nak tengok mana? You tengok dekat CF, cumulative frequency. Okay, kita tengok. 0 hingga 6 dah sampai belum 12.5? Belum. No, sebab baru 6. Kita nak 12.5, betul? Betul. 6 hingga 18 dah sampai belum 12.5? Dah. Dah. Maksudnya 12.5 duduk dalam ini. Faham tak? Saya ulang sekali lagi Ada orang mungkin dia macam bela-bela. Apa ni? Kita nak cari kedudukan ke berapa? 12.5. 12.5. You tengok dekat mana? Cumulative frequency. Ingat, dalam kepala nak cari kedudukan 12.5. Data ini, cumulative frequency, okay, yang pertama ialah 0 hingga 6. Dia start dengan 1 hingga 6. Contoh 1 hingga 6. Dah sampai belum 12.5? Belum. You nak cari 12.5, gerak lagi. Dah sampai belum 12.5? Dah terlebih dah. Ni 18. Maksudnya ini adalah median class. You ambil highlighter, highlight sepanjang-panjang ini. This is the median class. Nama dia adalah median class. Is it okay? Okay. Okay, setakat ni semua. Memang susah sikit tapi kena bersabar. Kan? Di sebalik kesusahan pasti datang kesenangan. Alright. So, that is median class. Dia kata LM ialah apa tadi? Lower boundary of median class. Kita dah highlight median class yang ini. Yang warna orange, betul? Betul. Kita nak LM lower boundary. Berapa lower boundary of median class? 2.5. 2.5. Kita nak median class, kita dah highlight warna coklat. Kita nak apa? Lower boundary. So dekat sini 2.5. Boleh ke? Boleh. Right, good. 2.5 is the lower boundary. Plus, alright. Sum of F. Ni simbol sum, hasil tambah semua frekuensi. Hasil tambah semua. 25 tadi kan? Frekuensi. Kita tambah semua dapat 25. Okey. 25 bahagi 2. Tolak. Sum of FM minus 1. FM minus 1 maksudnya apa? Tengok dekat buku 101. Dia kata apa? FM, sum of FM minus 1. Cumulative frequency before median class. Cumulative frequency before median class. Median class warna apa tadi saya highlight? Warna orange. Warna orange. Dekat mana kita nak tengok sekarang? Cumulative frequency. Tapi dia kata cumulative frequency before median class. Berapa before 6. dia? 6. Tengok sebelum dia kata before. Dengar ayat baik dia. Before 6. So you tolak dengan 6. Boleh? Setakat ni boleh? Boleh. Bahagi dengan FM. FM dia sebut apa? Cuba baca. Frequency of median class. Okey, saya tanya lagi. Median class sekarang kita highlight warna apa? Orange. Page orange. Sekarang kita nak frequency of median class. Dekat mana frekuensi? Sini. 12. Frequency of median class 12. Masukkan bagi 12. Darab dengan C. C class size. Class size 2. 2 warna orange kan? Okey, darab 2.
Okey. Oh, yang ini tak ada masalah. Siapa boleh buat sampai sini? Oh, saya dah lega. Sebab yang ni tekan kalkulator dapat jawapan. Is it okay? Okay. Okay. Ya, siapa nak ada nak tanya apa? Ya. 25/2 tu kat mana? Okey, 25/2 dia kata, ingat baik-baik 25/2 dia kata sum of f bahagi 2. Tu bahagi 2. Sekarang ni sum of f kita kena cari. Sum of f ialah tengok f, sum hasil tambah semua dapat 25. Itulah sum, hasil tambah semua 25 bahagi 2. Oh, baik sir. Okay, alright. So, tekan kalkulator sahaja. Okay, kalau takut tekan satu-satu. 2.5 tambah, yang tu kita tahu 2.5 bagi 2, 12.5 tolak 6 bahagi 12 darab 2. Ada orang, saya tak boleh, saya kena tekan satu-satu. Okay, baik. 12.5 tolak 6 dapat 6.5 bahagi 12 darab 2. Yang ni boleh tekan sekaligus. Okay, dapat berapa? 3.58. 3.58 hours. Semua dapat ke? Dapat. Okey. Dapat sir. Macam mana nak tahu jawapan kita betul ke tak? 3.58. Dia mesti dalam data ini. Yang kita highlight, okey saya tanya, median class warna apa? Orange. Jadi 3.58 mesti dalam, itu delete pula. 3.58 mesti dalam ini. Kalau tiba-tiba jawapan 4.1, betul ke tak? Alah. Sebab dia lari daripada 3 hingga 4 itu. Boleh faham? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, median okey Tak apa, lepas ni saya tunjuk lagi satu example. Baik, yang ketiga, kita nak cari mode. Okey, mode, apa maksud mode? Kekerapan paling banyak. Tengok kekerapan paling banyak. Okey. Dia pergi dekat your table, you tengok dekat frekuensi. Kekerapan ialah frekuensi. Mana frekuensi paling tinggi? 12. 12. Data ini grupnya sama. Sekarang kita kena cari model kelas. Saya nak highlight warna apa pula ni? Warna ni boleh ke? Okey. Sekejap. Saya ambil warna yang terang sikit. Okay. Sekali lagi, sebab kita nak, sekarang tadi median class dah settle. Sekarang kita nak cari model class. You pergi dekat model class, you highlight yang ini. Kenapa kena highlight? Ada setengah soalan memang grup yang berbeza. Ada setengah soalan grup yang sama. Dalam kes ini kebetulan sama. Okay. So ini nama dia model class. Class mode. Okay. Baik. Formula untuk mode ialah L mode tambah dengan delta 1 bahagi delta 1 tambah. Formula diberi delta 1 tambah delta 2 darab dengan C. Apakah itu delta 1? Baca baik-baik. Frekuensi before model class. Okey, frekuensi model class tolak frekuensi before it. Frekuensi. Keywords dia ialah frekuensi. Okay. Baik, saya tanya dulu. Model class kita highlight warna apa sekarang? Merah. Pink atau merah kan? Right. That is model class. Sekarang kita nak frekuensi. You tengok dekat mana? Nombor 5 ke nombor 6? 5 ke 6? 5. You nak frekuensi bukan kumulatif Soalan dia kata frekuensi. Frekuensi model class berapa? 12. Dia kata delta 1, frekuensi model class tolak frekuensi before model class. So 12 tolak 6. Tolak yang sebelum dia. Okey, 12 tolak 6. Dapat berapa? 6. Manakala delta 2 pula ialah, baca dekat buku, tulis apa? Frekuensi Model class tolak frekuensi after model class. So 12 tolak 5. 5. Dia tolak satu yang tolak atas, satu lagi tolak bawah. 12 tolak 5. 12 tolak 5 berapa? 7. Oh, masuk dalam formula. Yang ni paling senang, mode paling senang. Okey. Elmo, apa Elmo baca? Lower boundary of model class. Okey, saya tanya model class warna apa? Orange, pink. Pink.
So lower boundary dia berapa? 2.5. 2.5. Tulis mula-mula 2.5. Tambah, okey, delta 1 dah cari? 6. Dah. Delta 1 tambah delta tu 6 tambah 7. Darab isi ialah class size of model class. Berapa class size dia? 18. Class size. Oh, 2. Okey, 2. Kalau nak selamat kira dulu 6 tambah 7. Berapa 6 tambah 7? 13. 13 darab 2. Okey, berapa? Enam. 3 point berapa? 3.42. 3.42 hours. So this is our mana? Boleh ke ni? Sekejap. Okay, dapat. Ada dekat formula mode, siapa yang tak faham dekat mana? Dapat. Formula mode, ada siapa tak faham dekat mana? Faham sih. Okay, Boleh Faham. saya okay, good. Faham. Tak apa. Okay, untuk faham, boleh saya proceed lagi satu example, one more. Boleh sir. Okay, kita tengok nombor 3 tak diberi dalam Google. Okay. Nombor 3 soalan bagi marks and number of student. Number of student tu memang frekuensi. So satu data, satu lagi number of students tu ialah frekuensi. Right, ini data bagi 1 hingga 20, 21 hingga 40, 41 hingga 60, 61 hingga 80, 81 hingga 100. Number of students 14793. Baik. Dapat soalan, apa you perlu buat ialah table data. Betul? Betul. Sebelah data saya nak tulis dengan apa? Frekuensi. Sebelah data, sebelah kiri kanan. Oh, LB. Lower boundary. Dengan upper boundary. That is how you construct the table. Okay? Sebab ni you kena buat sendiri, kena hafal. Sebelah ujung sekali class size. Lepas tu midpoint. Midpoint. Lepas midpoint baru frekuensi. Lepas tu cumulative. Kan? Last kali darab dua tu. Midpoint darab frekuensi. Ni yang kena ada dekat table you. Okay, isi lah. Dekat mana yang kena isi mula-mula? Ini core kita. Core. Maksudnya this is the main dia. Ni yang kita kena isi. Okay. So isi lah 1 hingga 20, 21 hingga 40, 41 hingga 60, 61 80, 81 100. So frekuensi 14793. Baik, kita tengok lower boundary dahulu. Okay. Saya suka tengok yang ini dahulu. This one. Macam mana nak tengok this one? Tengok antara 20 hingga 21. Apakah dia? 20.5. 20.5. So sama dekat sini 20.5. 40 hingga 41. 40.5. 40.5. Okay. Tambah je lah 0.5 kan macam kawan awak cakap tadi. Alright. So this one is 90.5. 80.5. 80.5. 100.5. Yang bawah sekali. Berapa atas tu? 0.5. 0.5. Macam mana nak cari class size? Formula class size macam mana? Siapa tolak siapa? Upper boundary tolak lower boundary. Ya, class size UB tolak LB. UB tolak LB dapat class size. Berapa class size? 20. Semua 20 kebetulan dalam soalan ini Kebetulan semua 20. Okey, baik. Midpoint, macam mana nak cari midpoint? Tengah-tengah antara 1 dan 20. Macam mana tengah-tengah antara 1 dengan 20? Tengok kat dah tambah. Tambah kan? Bagi 2. Ya, 1 tambah 20 bagi 2 berapa? 10.5. 10.5. Same goes for this one. 21 hingga 40.
30.5. 30.5. Yang ni pula 50.5. 50.5. That is midpoint. This one 70.5. 70.5 and last one 50.5. 90.5. Okay, semua boleh ikut setakat ni? Boleh. Cumulative frequency. Okay. Macam mana nak buat cumulative frequency? Ingat? Tu. Satu. Start dengan 1. Tulis dulu 1. Okay, lepas tu zigzag. Satu tambah dengan 4. Tambah 4. Tambah 4. Tambah 7. 11. 12. Tambah 9. 21. Tambah 3. 24. So total frequency ada 20. inilah. 24. Yang last kali tu 24. Dia mesti sama dua tu. Okay, semua okay ke ni? Okey, sir. Okay, next ialah midpoint darab frequency. Berapa midpoint darab frequency? Okay, yang pertama. 10.5. Okay, 10.5. Yang kedua, ni darab ni. 122. 122. Ni darab ini. 353.5. 353.5. Okay, 70.5 darab 9. 634.5. 34.5. 3 darab 90.5. 271.5. 271.5. Okay. So, you dah cari total frequency, cari total yang ini pula. Total maksudnya tambah semua. Berapa? Satu 392. 1392. Tepat. Okay. So pertama, okay, kita cari mean, alright? Mean. Apa formula mean? Ingat. Siapa bagi siapa? Ni ya. Total ni bagi total ni, kan? Okay. Tulis ya. 1392 bahagi 24. Lepas tu dapatlah jawapan. Tulis dalam 2 tempat perpuluhan. Saya tak nak tunjuklah calculation tu, nanti tunjuk. Yang tu bahagi je. Okay, yang kedua kita tengok median. Okay, formula median ialah LM tambah dengan, alright. Formula ni don't worry, diberi dalam exam. Sum of F bahagi 2 tolak FM. Alright, sorry. Sum of FM minus 1 over 2. Betul ke? Betul ke bagi 2? Bagi FM. Bagi FM. Sorry, saya bagi FM. Okay. Nak cari kelas median. Macam mana? Siapa ingat? Kelas median. Apa kita kena buat dulu? Salah. Median maksudnya apa median? Frekuensi Tengah. hidup. Ada tengah-tengah. Macam mana cari data di tengah-tengah? Frekuensi. Data di tengah-tengah, ambil lah total frekuensi berapa? Frekuensi yang before. Bagi 2. 24. Kan, data di tengah-tengah. Ambil total data ada berapa? 24 data, you bahagi 2. Dapat berapa? 12. 12. Sekarang nak cari kedudukan ke-12. Ni kedudukan kita, betul? Okay, position 12. Nak tengok dekat mana? Frekuensi ke cumulative frequency? Tu. Frekuensi ke cumulative frequency? CF. CF. Okay. Kedudukan ke-12 right. 1. Dah sampai 12 belum? Belum. Belum. 5. Dah sampai 12 belum? Belum. Belum. 12. Dah sampai 12 belum? Dah. Itu 12. Maka buat apa? Highlight. Yang awak ada highlighter macam-macam warna-warni tu, gunalah highlighter tu. Highlight. This is apa? Ini nama dia adalah median class. Median class. Sebab apa? Nak cari dalam formula. Nanti senang. Oh, senang je ni. Okay. LM. Tengok dekat formula. Dia kata apa LM? Lower boundary. Lower boundary of median class. Median class warna apa sekarang? Biru. Warna biru. So lower boundary dia berapa?
Tengok LP 40.5 obviously dekat situ kan. Alright, so 40.5 tambah, alright, sum of F ialah total frequency. This is frequency, total dia ialah 24. Betul? 24. Ambil 24, you bahagi dengan 2. Tolak sum of FM minus 1. Apa maksud dia? Before medium class. Cumulative frequency kan? Before. So, you tengok dekat mana? Table mana? CF tu CF lah sebab dia kata cumulative frequency. Adakah dia 12? 5. Tidak. Dia kata before. Before dia berapa? 5. Okay, so that is maksud dia before. So tolak 5 bahagi dengan FM. FM maksud dia apa? Frequency of Medium class. Frequency of middle class. Nak tengok dekat mana? Table mana? Frekuensi Frequency F. Okay, seberapa F? 7. 7. Kenapa tak tepat? Sebab dia kata frequency of middle class, bukan before middle class. Okay. Okay. F7, alright. So 7. Darab dengan C class size kebetulan semua 20. Darab 20. You kira lah. Okay, saya tak nak tunjuk yang itu You kira lah sendiri. Okay, yang ketiga saya nak pergi kepada mode. Okay. Formula mode L-mode tambah dengan delta 1 bahagi delta 1 tambah delta 2 darab dengan C. So pertama sekali cari delta 1 dan delta 2. Delta 1, okay, formula kata apa delta 1? Frequency of Model class tolak frekuensi before model class. before kan? Okay. But before that, ada dah ke model class? Tak ada. Ada. Okay, kena cari manakah model class? Siapa model class? Apa maksud mode? Kekerapan paling Kekerapan paling Banyak. So macam mana nak cari kekerapan paling banyak? Tengok dekat frekuensi paling tinggi. Berapa frekuensi paling tinggi? 9. Oh, dalam kes ini yang ini ialah kita punya model class. Mula-mula cari model class. Ingat boleh kan ni? Boleh. Yes, sebab apa highlight itu? Sebab dia kekerapan paling tinggi 9. Baik, sekarang delta 1 dia kata frequency of model class tolak before model class. So this is the frequency tolak before. Yang ini delta 1 tolak after, yang tu delta 2. So 9 tolak 7 dengan 9 tolak 3. Easy? Easy or difficult? Easy. Right. 2, 6. Masuk dalam formula. Oh, senang yang ni mode. Elmo, apa maksud Elmo? Lower boundary of Model class. model class. Model class warna apa sekarang? Warna purple. Berapa lower boundary dia? 60.5. 60.5 tulis ya. 60.5. Delta 1 dah cari berapa delta 1? 2. 2 bahagi 2 tambah 6 darab C class size 20. Oh, tekan kalkulator dapat jawapan. Senang saja. 6 markah dalam tangan. Okay. Okay, sir. Alright. So, lepas ni you kena try buat. Benda ni memang kena try buat. Baru tahu. Oh, senang saja rupanya. Okay. So, setakat ini sahaja dahulu kelas kita hari ini. Maaf lama sikit hari ini sebab memang panjang. This is the last. Dalam formula, dalam exam kena tulis formula ke tak? Kena tulis. Tapi formula dah bagi. You salin sahaja formula. Okay. Apa nak berpandu kepada formula tu you nak tulis tadi. Nak tulis nilai-nilai tu. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, insyaAllah